Mai buka mai. Mari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pelanggan kita. Kita bersiaran langsung sekali lagi. Baru sebentar tadi Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang pengungsi besar, pengungsi pejuang telah tiba di Istana Negara melalui pintu 2 bagi menghadiri perjumpaan khas bersama Yang di-Pertuan Agong pada petang ini. Kehadiran Tuan Dr. Mahathir Mohamad kita lihat dalam jam 1.58 tengah hari tadi dengan menaiki kenderaan X70 kalau tak silap, berwarna perak, berwarna kelabu, di mana Tuan Dr. Mahathir Mohamad duduk di bahagian belakang sebelum terus melalui pintu 2 memasuki Istana Negara bagi perjumpaan bersama baginda pada petang ini. Dan untuk maklumat anda juga, setakat ini Tun merupakan individu ketiga, pemimpin yang ketiga menemui ataupun turut serta dalam perjumpaan khas bersama Yang di-Pertuan Agong yang bermula awal pagi tadi. Terdahulu Timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tarman turut hadir di Istana Negara pada awal pagi tadi, kira-kira jam 10.22 pagi tadi. Kemudian disusuli dengan Presiden MCA Datuk Sri Wee Ka Siong pada jam 11.58 pagi tadi. Dan yang terakhir mungkin adalah Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang tiba di Istana Negara pada jam 1.58 tengah hari ini. Kita mengharapkan perjumpaan kali ini mungkin agak lama sikit berbanding pemimpin lain, kerana kita tahu Tun antara pemimpin lama dan sangat berpengalaman dalam mentadbir negara, khususnya dalam menempani krisis negara sebelum ini. Pastinya tuanku mahu meluangkan masa sedikit bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mendapatkan buah fikiran dan juga pandangan daripada orang yang berpengalaman ini dalam membantu kerajaan hari ini untuk menangani COVID-19 yang saya kira semakin membimbangkan. Dan kita menjangkakan Tuan Dr. Mohamad akan melakukan perjumpaan kurang lebih sejam dari sekarang. Dan saya menjangkakan beliau akan lewat sedikit, sejam setengah mungkin. Saya pasti banyak perkara yang Tun dan Tuanku sendiri ingin tahu, ingin mahukan buah fikiran dan pandangan daripada bekas Perdana Menteri keempat itu. Walaupun sosok tubuh itu bukan lagi Perdana Menteri, namun beliau sangat berpengalaman dan kemahiran dalam tadbiran negara. Saya kira pendapat dan fikrah daripada insan bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad ini diperlukan ketika ini bagi membantu negara keluar daripada pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi negara.
Okey, setakat hari ini yang kita maklum hanya 3 pemimpin saja yang menemui Yang di-Pertuan Agong, dan beberapa perjumpaan lain pula akan ditangguhkan sehingga Isnin. Antaranya pemimpin daripada MIC, ada juga daripada Parti Warisan Sabah, Persatuan Warisan yang diwakili oleh Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, dan beberapa lagi pemimpin yang akan mengambil bahagian dalam perjumpaan itu. Sebelum tuanku membawa hasil mesyuarat atau perjumpaan itu ke dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang akan bersidang pada 16 Jun ini. Saya kira perjumpaan ini sangat penting sebelum input ini dibawa ke Majlis Raja-Raja untuk dirunding dan untuk mendapat persetujuan daripada Majlis Raja untuk tindakan lanjut sejauh mana usaha untuk memulihkan negara on track atau sebaliknya, ataupun mungkinkah ada kaedah yang lain bagi mempercepatkan khususnya dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19 dan juga dalam menangani rantaian penjangkitan COVID-19 yang saya kira masih lagi kritikal, yang telah naik sejak semalam, naik lagi sejak semalam. Dan untuk makluman anda juga kepulangan beberapa pemimpin yang terdahulu, contohnya Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga Datuk Sri Kasiong pada awal pagi tadi, tidak dapat sebarang respon daripada kedua-dua susuk tubuh ini kerana pihak polis tidak membenarkan sebarang sidang media maupun usaha untuk mendapatkan komen daripada kedua-dua pemimpin ini bagi mengelakkan petugas-petugas media berebut-rebut, bersesak-sesak seperti mana yang berlaku semalam. Okay, untuk makluman anda, cuaca di Istana Negara sangat baik. Cuaca cerah dan agak panas pada hari ini berbanding semalam. Cuaca sangat panas. Benda ada yang tiada urusan, duduklah di rumah, bantulah kerajaan, bantulah negara dalam memutuskan COVID-19. Saya kira hari ini liputan media di lokasi di Istana Negara agak lebih ketat, dan SOP dijaga oleh pihak polis. Setiap masa ada kenderaan polis kereta peronda polis akan mengingatkan petugas media agar terus mematuhi SOP, menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya. Terima kasih pada pihak berkuasa kerana mengingatkan petugas-petugas media dan sekaligus membantu negara dalam menangani COVID-19 yang semakin parah sejak semenjak ni. Adakah perjumpaan dan pertemuan pemimpin-pemimpin politik ini memberi kesan kepada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang akan tamat pada 14 Jun ini? Atau adakah PKP 3.0 ini akan dilanjutkan? Kita nantikan apapun keputusan daripada tuanku. Kita serahkan kepada kebijaksanaan dan pertimbangan yang di-Pertuan Agong dalam memutuskan dalam membuat sebarang keputusan, sama ada meneruskan PKP, meneruskan darurat atau sebaliknya. Apabila kita tahu keadaan sekarang tidak mengizinkan dan kes semakin tinggi, katil semakin kekurangan, hingga pihak hospital terpaksa membawa kontena untuk menyimpan mayat sakit COVID yang saya boleh katakan semakin membimbangkan. Dalam soalan ini kita tidak perlu
berpihak kepada mana-mana parti politik. Saya kira semua pemimpin berjiwa besar mengedepikan perbezaan politik, persengketaan politik. Patutnya duduk semeja, berjiwa besar dalam membantu semua pihak, membantu kerajaan juga dalam memulihkan negara yang terjejas akibat COVID-19, khususnya ekonomi, di mana rakyat sangat-sangat terkesan dengan PKP kali ini. Okey, sebelum itu kita perlu menamatkan secara langsung ini kerana saya perlu menyiapkan laporan, dan anda boleh membacanya di portal kita di www.malaysiagazette.com. Dan saya akan bersecara langsung sekali lagi sekiranya ada perkembangan dan pergerakan dari istana dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana menonton Malaysia Gazette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.